was great. He'd say music was the home for your pain and explain I was young, he would say take that rage, put it on a page, take the page to the stage, blow the roof off the place. I'm trying to make you proud, do everything I did, I hope you're up there with God saying that's my kid. I still look for your face, see the crowd, oh if you could see me now, oh if you could see me now, would you stand in disgrace or take a bow, oh if you could see me now. Yeah. Oh, if you could see me now. Yeah. If you could see me now, would you recognize me? Would you pat me on the back or would you criticize me? Would you follow every line on my tear-stained face? Put your hand on the heart that was cold as the day you were taken away. I know it's been a while, but I could see you clear as day. Right now, I wish I could hear you say it. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Encik Shirfan Indra Mitra Surya bin Husin, Timbalan Ketua Pengarah Produksi dan Teknikal Perbadanan Filem Nasional Malaysia, FINAS, dan tetamu-tetamu kehormat masuk ke dalam Dewan. Pertama sekali, izinkan saya merakamkan setinggi penghargaan kepada yang berbahagia Encik Shirfan Indra Mitra Surya bin Husin, Timbalan Ketua Pengarah Produksi Teknikal FINAS, di atas kesudian untuk mewakili Yang Berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, di dalam Majlis Convocation Miatek Creative Academy kali kelima. Pihak kami sedikit berasa terkilan kerana di saat akhir mendapat perkabaran akan ketidakhadiran Yang Berhormat Datuk Zahidi Zainul Abidin, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia ke majlis ini pada petang ini di atas masalah kesihatan. Yang berbahagia Encik Namanzi Haris, Ketua Pegawai Eksekutif Al-Hijrah Media Corporation. Yang berbahagia Teknologis Kamaruzaman Haji Mat Ali, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Pembangunan Kemahiran. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Hamid Hassan, Pengerusi Miatek Education Holding Berhad, Datuk-datuk, datin-datin, sidang hadirin yang saya muliakan, seterusnya para graduan yang saya raikan hari ini. Yang berbahagia Datuk-datuk dan semua hadirin. Semenjak penubuhan Miatek Creative Academy bermula dari tahun 2002, yang mana sebelum ini kami dikenali sebagai Kolej Teknologi MEA, sentiasa konsisten dan komited dalam melatih dan melahirkan graduan yang berkemahiran yang tersedia untuk industri dan dapat diterima baik oleh pihak majikan. Bagi memastikan kebolehpasaran graduan, Miatek sentiasa dan akan terus komited untuk bekerjasama dengan pihak-pihak industri, badan-badan profesional, agensi kerajaan dan persatuan-persatuan industri kreatif dalam memastikan bukan sahaja latihan semasa yang ditawarkan adalah seiring dengan keperluan dan kehendak industri, tetapi persijilan yang ditawarkan oleh institusi Miatek adalah yang diiktiraf, iaitu persijilan yang dapat membawa mereka ke peringkat yang lebih tinggi dalam Malaysian Qualification Framework MQF. Yang berbahagia Datuk-datuk dan semua hadirin, Majlis Convocation kali ini walaupun mungkin kelihatan biasa seperti mana majlis-majlis convocation sebelum ini, namun bagi kami warga Miatek, ianya adalah convocation yang luar biasa. Ia adalah kerana graduan yang diraikan pada hari ini bukan sahaja mereka dari kelompok pelajar sepenuh masa, namun pada hari ini buat julung kalinya kita turut meraikan sekumpulan graduan dari pekerja yang sangat berpengalaman, berkemahiran, profesional di dalam bidang kerja masing-masing. Mereka ini telah dinilai tahap kemahirannya, pengalaman mereka diiktiraf dan seterusnya layak untuk dianugerahkan dengan persijilan kemahiran Malaysia melalui kaedah pengiktirafan pencapaian terdahulu PPT.
Miatek mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran selaku agensi Badan Persijilan yang telah memperkenalkan kaedah persijilan kemahiran Malaysia secara PPT. Melalui kaedah PPT ini telah memberi peluang kepada pekerja mahir negara untuk diberikan kelayakan persijilan. Terima kasih juga kepada pihak HRD Corp selaku agensi yang telah memberikan pembiayaan kepada pekerja mahir industri kreatif melalui skim program RPEL. Bagi meraihkan graduan kumpulan pekerja mahir ini, Miatek pada majlis convocation kali ini telah menjemput pihak kementerian, agensi, industri dan persatuan-persatuan seni dari industri kreatif untuk sama-sama meraihkan graduan kita pada hari ini. Pihak Miatek sentiasa berharap agar program-program seperti ini dapat dipergiatkan agar ianya secara terus-menerus dapat mengangkat pengalaman dan kemahiran semua pekerja industri kreatif negara. Untuk makluman semua hadirin, kami di institusi berasa sedikit sedih dan terkilan kerana ketika program RPEL ini berlangsung, terdapat 2 insan seni yang telah kembali ke rahmatullah. Komitmen mereka untuk datang beberapa kali menjalani sesi penilaian gap dan perbincangan amat kami hargai. 2 insan yang dimaksudkan adalah Allahyarham Kamal Ishaq dan Allahyarham Huzaimi Ismail yang lebih dikenali oleh penggiat seni kita sebagai Kumin. Justru itu, marilah kita semua sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka berdua. Al-Fatihah. Graduan yang diraihkan pada hari ini juga merupakan kelompok pelatih dan pelajar yang kental dan bersemangat wajar. Kali ini kita menyaksikan kejayaan para pelatih kemahiran yang terpaksa mengharungi latihan dan penilaian dalam suasana penuh cabaran akibat pandemik COVID-19. Mereka bukan saja berdepan dengan latihan yang tertunda beberapa kali disebabkan PKP, malah mereka terpaksa berhadapan dengan pendekatan latihan yang baru bagi mematuhi SOP yang dikuatkuasakan oleh pihak berwajib. Buat pertama kalinya latihan dan penilaian latihan dijalankan secara hybrid, iaitu secara bersemuka dan atas talian. Pendekatan ini bukan saja melibatkan penyelesaian mental para pelatih dan tenaga pengajar, tetapi lebih dari itu. Pada masa yang sama, Miatek terpaksa menyediakan dan meningkatkan keupayaan prasarana yang sedia ada bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan latihan. Tahniah kepada 185 graduan yang telah berjaya untuk dianugerahkan Diploma Kemahiran Malaysia, akan tetapi terdapat sebahagian dari mereka tidak dapat hadir pada hari ini. Sesungguhnya, kepada semua graduan, anda memang luar biasa. Miatek amat berterima kasih kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia di dalam suasana yang mencabar ini. Sebagai contoh, JPK telah bertindak sebagai pemudah cara yang sangat efisien kepada institusi sama ada dalam pengendalian latihan maupun penilaian pelatih. Pada masa yang sama juga, Perbadanan Tabung Pembangunan PTPK yang telah memainkan peranan yang proaktif dengan menyediakan pembiayaan mesra pelatih dengan mengambil kira kekangan kewangan serta tekanan ekonomi yang dihadapi oleh pelatih dan keluarga. Dengan sokongan yang padu melalui agensi-agensi di bawah KSM adalah diyakini bahawa latihan kemahiran selepas pandemik bukan saja dapat dipulihkan, malahnya ianya akan dijayakan dengan lebih mantap di masa hadapan. Yang berbahagia datuk-datuk dan semua hadirin, ingin saya maklumkan di sini bahawa penerimaan pihak industri terhadap pemegang persijilan kemahiran Malaysia adalah sangat menggalakkan. Pada masa yang sama, Miatek turut mendapat kerjasama yang baik daripada pihak industri. Miatek juga turut memainkan peranan untuk mempromosikan persijilan kemahiran Malaysia kepada industri melalui pelbagai inisiatif kerjasama, sama ada melalui penempatan pekerjaan graduan maupun kerjasama melaksanakan latihan melalui kaedah Industrial Exposure ataupun melalui SLDN, Sistem Latihan Dual National. Peranan industri dilihat sangat penting dalam menjayakan agenda kerajaan untuk memperkasakan TVET di dalam pembangunan modal insan negara. Akhir kata, terima kasih saya tidak terhingga kepada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Sumber Manusia dan agensi-agensi yang terlibat. Di sini juga
Saya mengharapkan peranan pihak industri untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam pembangunan modal instan negara bagi menjayakan agenda TVET kerajaan. Syabas dan terima kasih kepada jawatankuasa yang terlibat dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Kepada graduan, tahniah diucapkan dan semoga kejayaan pada hari ini mendorong anda lebih berjaya di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Meatech Creative Academy. Majlis akan diteruskan lagi dengan ucapan perasmian oleh Yang Berbahagia Encik Shirfan, Timbalan Ketua Pengarah Produksi dan Filem Finas. Setelah itu, Yang Berbahagia juga akan memukul gong sebagai tanda dan simbolik majlis convocation ini telah dirasmikan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia di Majlis Convocation kelima Meatech 2022. Yang berbahagia, sahabat saya, Encik Namzi Haris, Ketua Pegawai Eksekutif Al-Hijrah Media Corporation, yang berusaha Puan Syaralin binti Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif Meatech Creative Academy, yang berbahagia TS Kamaruzzaman Haji Muhammad Ali, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Pembangunan Kemahiran, yang berusaha Tuan Haji Abdul Hamid Hassan, Pengurusi Meatech Education Holding Berhad, Datuk-Datuk, Datin-Datin, sidang hadirin yang saya muliakan, seterusnya para graduan yang saya raikan hari ini. Salam sejahtera dan salam belia berkemahiran. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi di atas limpah dan rahmatnya dapat kita semua berkumpul pada petang yang mulia ini bagi menyaksikan satu lagi sejarah yang bakal tercipta dalam melahirkan tenaga kerja mahir khusus bagi industri kreatif negara. Terima kasih kepada pihak Meatech kerana sudi menjemput saya ke Majlis Convocation kelima Meatech 2022. Saya berasa bangga kerana dapat bersama-sama meraihkan kejayaan para graduan dalam Majlis Convocation ini. Tahniah kepada 130 graduan kerana telah berjaya menamatkan pengajian dan bakal menerima sijil dan diploma masing-masing pada hari yang sangat bersejarah ini. Syabas kepada penggiat-penggiat industri kreatif dan seni negara yang turut diraikan pada hari ini atas kejayaan anda menggenggam diploma kemahiran Malaysia. Keluarga Malaysia yang dikasihi dan graduan-graduan yang diraih. Industri kreatif merupakan antara sektor yang paling terkesan pada tahun lepas dan telah menjejaskan lebih 1 juta penggiat seni akibat pandemik COVID-19. Mendepani pasca pandemik, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM, berharap pemain industri dan semua pemegang taruh sektor ini lebih aktif dan agresif untuk menjana semula pendapatan dalam norma baru. Sehubungan dengan itu, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas, Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya Cendana dan My Creative Venture disaran untuk terus membantu
menghidupkan semula industri hiburan yang terjejas teruk. Pengumuman pengecualian duti hiburan ke atas aktiviti hiburan termasuk panggung wayang di semua wilayah persekutuan dan pengecualian cukai pelancongan yang dilanjutkan sehingga 31 Disember 2022 diharap dapat memberi kelegaan kepada pemain industri. Selain itu, penggiat industri kreatif juga perlu komited untuk memajukan diri sendiri semasa pandemik ini melanda agar apabila gerbang global dibuka, anda mampu melonjak semula menerusi kepakaran masing-masing. KKMM menerusi pelbagai agensi di bawahnya giat melaksanakan komitmen yang tinggi dalam membangunkan modal insan yang berkualiti kerana keperluan terhadap tenaga kerja mahir semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Kini, pekerja yang berkemahiran tinggi diperlukan untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks, membuat inovasi dan menambah baik proses dan produk melalui penggunaan teknologi baharu. Saya ingin menyeru agar penggiat industri merebut peluang daripada pelbagai bantuan yang disediakan oleh Finas, dana mikro, dana pembangunan skrip dan dana pemasaran merupakan inisiatif agensi tersebut dalam memupuk penghasilan penerbitan dan penyebaran kandungan kreatif yang berdaya cipta tinggi. Keluarga Malaysia yang dihormati, melihat kepada potensi pendapatan yang mampu diperoleh daripada penerbitan OTT atau penstreaman, Finas juga menyediakan pelbagai program latihan modal insan yang menyasarkan penggiat industri yang ingin menghasilkan kandungan video untuk platform seperti YouTube dan media sosial yang berkualiti tinggi. Tidak terhad kepada latihan penerbitan video, para graduan juga boleh memohon bagi menyertai program-program pembangunan modal insan dan pencarian bakat yang disediakan Finas menerusi peruntukan rancangan Malaysia ke-12. Maklumat permohonan ini boleh didapati menerusi laman media sosial Finas Malaysia www.finas.gov.my yang sentiasa aktif memberikan info terkini kepada warga industri kreatif. Dalam usaha melahirkan modal insan mahir, inovatif dan kreatif, saya percaya para pelajar berkemahiran perlu diberi akses kepada pendidikan dan latihan pra-pekerjaan yang berkualiti supaya mereka berpeluang untuk mendapat pekerjaan yang baik. Apabila sudah memasuki alam pekerjaan, latihan yang berterusan bagi meningkatkan lagi keupayaan mereka ke tahap lebih tinggi juga adalah penting. Besar harapan saya agar MATEC dapat membantu dalam memastikan program yang ditawarkan sentiasa relevan dan mempunyai impak yang tinggi terhadap peningkatan ekonomi. Tenaga kerja juga perlu lebih kreatif dalam penyampaian segala ilmu dan kemahiran kepada pelajar. Oleh itu, tumpuan dapat diberikan terhadap pembelajaran dan latihan secara amali, hands-on. Menerusi cara ini, pelajar akan berpeluang untuk benar-benar menguasai sesuatu kemahiran yang diajar. Bagi membolehkan latihan dijalankan dengan berkesan, setiap penyedia latihan disaran agar dilengkapi dengan mesin dan peralatan terkini yang setara dengan apa-apa yang digunapakai oleh industri. Ini memberi peluang kepada pelajar untuk menjalani latihan dalam satu persekitaran yang mirip dengan keadaan sebenar dalam industri. Selain memberi fokus kepada pelajar lepasan sekolah, saya juga menyeru kepada semua penggiat industri kreatif termasuklah pelakon, juru kamera, pengarah, juru solek atau apa-apa sahaja pekerjaan di belakang dan di hadapan kamera agar bertindak segera untuk mendapatkan pensijilan yang mengiktiraf pengalaman anda. Agensi-agensi seperti Finas, MDEX dan lain-lain juga perlu komited meningkatkan tenaga kerja mahir yang disijilkan untuk memastikan sasaran pemerkasaan industri kreatif negara tercapai. Jadikan penggiat seni yang bergelar graduan pada hari ini sebagai suri teladan terbaik bagi seluruh keluarga Malaysia yang berhajat untuk mencemburi industri kreatif negara. Para graduan MATEC yang diraikan, janganlah menjadi graduan yang bonsai mindanya dan bersikap pandir. Graduan seharusnya perlu mengamalkan sifat memberi dan menerima, bukan menerima sahaja.
graduan juga perlu sentiasa berusaha untuk meningkatkan aras keintelektualan mereka. Graduan merupakan para intelektual serta arkitek negara yang berjaya pada pemikiran masyarakat. Graduan perlu berfikir di luar kotak, bukan statik dan jumud mengikut arus klise kotak. Graduan perlu menjadi seorang ikon yang lebih berisi dalam menempani masyarakat dalam segenap isu kerana andalah yang bakal mengisi tampuk kepimpinan negara pada masa hadapan. Sehubungan dengan itu, tampillah dalam gelanggang penggiat industri kreatif dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Saya amat menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap usaha yang dijalankan oleh MIATEX untuk memastikan sistem pengajian pensijilan kemahiran Malaysia dapat membina insan yang seutuhnya, berkualiti dan seimbang, berwawasan tinggi, berminda terbuka dan berdaya maju. Para graduan juga diharap agar sentiasa meningkatkan keupayaan diri dalam pelbagai aspek termasuklah aspek teknikal, komunikasi dan kepimpinan. Dalam usia yang masih muda, saudara dan saudari perlu terus belajar sama ada secara formal atau tidak formal. Terapkan budaya pembelajaran sepanjang hayat selaras dengan aspirasi keluarga Malaysia yang mahu melahirkan lebih ramai rakyat yang mempunyai kelayakan akademik dan kelayakan profesional dalam bidang masing-masing. Dengan itu, saya percaya saudara dan saudari akan mempunyai peluang yang cerah dalam kerjaya masing-masing. Keluarga Malaysia yang dihormati, sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin mengingatkan para graduan supaya jangan melupakan jasa ibu bapa atau penjaga yang telah mendidik anda sejak kecil. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh mereka dan berbaktilah kepada mereka apabila saudara-saudari telah mampu berdikari. Jangan sesekali lupa akan jasa guru dan pensyarah yang telah memberi pelajaran sejak sekolah rendah hingga sekolah menengah dan seterusnya di institusi pengajian tinggi. Hargai segala ilmu yang telah diterima dan dimanfaatkan untuk sendiri, keluarga dan komuniti dan negara. Semoga para graduan MIATEX ini akan menjadi warga keluarga Malaysia yang bermanfaat. Akhir kata, sekali lagi tahniah kepada graduan atas kejayaan yang diperoleh. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah menjayakan majlis ini. Semoga majlis convocation pada hari ini akan menjadi satu majlis yang istimewa dan kekal dalam ingatan sepanjang hayat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan penuh takzim merasmikan Majlis Convocation kelima MIATEX tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mempersilakan Puan Syahralin Abdul Hamid dan Encik Namanzi Haris untuk mengiringi yang berbahagia Encik Shirfan untuk memukul gong sebanyak 3 kali sebagai simbolik perasmian majlis. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Shirfan di atas kesudian untuk merasmikan Majlis Convocation MIATEX kali yang kelima bagi tahun 2022. Saya, Syahralin binti Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif MIATEX Creative Academy mengumumkan Majlis Convocation MIATEX 2022 dibuka. Terima kasih diucapkan kepada Puan Syahralin. Teknikal dan latihan vokasional TVET kini bukan lagi pengajian kelas kedua bagi mereka yang tercicir atau kurang cemerlang. Sebaliknya, ia berupaya menyumbang tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam bidang-bidang baru yang penting dalam pembangunan serta kemajuan negara.
kasih kepada JPK. Okey, saya Muhammad Izzuan Amran ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak JPK dan PSMB. Saya Selva Murugan ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak JPK dan PSMB. Saya Ebi Saifullah bin Ali ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak JPK dan PSMB. Saya Rahmamid ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak JPK dan PSMB. Saya Fazanawi ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak JPK dan PSMB kerana memberi peluang untuk mengiktiraf pengalaman dan kemahiran saya dipersijilkan dengan Diploma Kemahiran Malaysia bidang koordinasi pengarahan filem secara kaedah PPT Amali. Seperti kata, pengalaman ini adalah aset kita. Jadi ini adalah peluang kita untuk mendapatkan diploma yang melalui Kolej Tani. Terima kasih Kolej Miatek meneruskan penilaian ini. Terima kasih Kolej Miatek meneruskan penilaian ini. Terima kasih juga kepada Kolej Miatek dan menguruskan penilaian ini. Terima kasih Kolej. Terima kasih Kolej Miatek menguruskan penilaian ini. Mengumumkan nama-nama bagi graduan Diploma Kemahiran Malaysia Koordinasi Pengarahan Filem. Muhammad Murali bin Abdullah. Binti Nawi. Siti Nur Fatihah binti Muhammad Hanif. Sarifah Bibi Sarina binti Sidik Hai. Roslinda binti Sariman. Ahmad bin Hashim. Badrul Zaman Hanif bin Abu Bakar. Dalhiri bin Muhammad Sharif. Ebi Saifullah bin Ali. Eyon bin Syuhaini. Fahizal bin Abdullah. Khairul Afindi binti Jamil. Mansur bin Ako.
Muhammad Rizwan Rizal bin Ramli. Muhammad Faizal bin Syahid Arif. Muhammad Taib Elias Sabri bin Fazim. Muhammad Arif Fahan bin Zahari. Muhammad Asri bin Alias. Muhammad Afizuddin bin Dirani. Muhammad Khalil bin Saleh. Muhammad Rizwal bin Amdan. Razali bin Hussein. Rohaizat bin Muhammad Hairi. Selva Morogan, anak lelaki Velusami. Shanas Putra bin Muhammad Yaakob. Zainal bin Hayat. Zamir bin Zulkifli. Zulfikar Ali bin Isa. Datuk Zulkifli bin Osman. Mengumumkan nama-nama bagi graduan Diploma Kemahiran Malaysia Koordinat Pengarah Filem. Minta maaf. Mengumumkan nama-nama bagi graduan Diploma Kemahiran Malaysia Video, Produksi Filem, Penggambaran. Badrul Syam bin Muhammad Bakri. Darmizan Shah bin Osman. Fauzi bin Salim. Hazizan bin Cik Ahmad. Muhammad Razif bin Muhammad Saleh. Muhammad Ali bin Osman. Razi bin Kirudin. Syamsul Azhar bin Matno.
mengumumkan nama-nama bagi graduan Diploma Kemahiran Malaysia Video dan Filem Penyuntingan. Norella binti Ulis. Roslan bin Ismail. Mengumumkan nama-nama bagi graduan CJ Kemahiran Malaysia Solekan Filem dan TV Antarabangsa. Graduan yang terakhir adalah Osman bin Kamarudin. Demikian tadi kita telah menyaksikan detik-detik bersejarah yang menyaksikan penyampaian skor diploma kepada semua graduan. Dimohon untuk Encik Syifan dan Puan Syarina untuk terus kekal bagi upacara berikut. Majlis diteruskan lagi dengan acara penyampaian Anugerah Pelajar Cemerlang Metek Creative Academy. Untuk makluman hadirin sekalian, Anugerah Pelajar Cemerlang diberikan kepada graduan berdasarkan kecemerlangan dari segi akademik, core curriculum dan kecemerlangan pelajar bagi setiap program. Graduan cemerlang akan menerima trofi, sijil dan jambangan bunga. Mengumumkan Anugerah Pelajar Cemerlang bagi program Diploma Kemahiran Malaysia Seni Reka Grafik Nur Azrina binti Abu Bakar. Anugerah Pelajar Cemerlang bagi program Diploma Kemahiran Malaysia. Anugerah Pelajar Cemerlang bagi Diploma Kemahiran Malaysia Video dan Produksi Filem Penggambaran jatuh kepada saudari Nyak Miska binti Budiman. Anugerah Pelajar Cemerlang bagi program Diploma Kemahiran Malaysia Multimedia Interaktif Saudara Muhammad Zuhaili bin Muhammad Zaki. Seterusnya diumumkan Anugerah Pencapaian Industri Kreatif. Penerima anugerah ini telah menunjukkan kreativiti, komitmen dan ketelitian pada semua elemen penilaian PPT yang dilaksanakan. Anugerah Pencapaian Industri Kreatif ini dengan bangganya akan diserahkan kepada Puan Hajah Fauzia binti Nawi. Dijemput Puan Hajah Fauzia Nawi untuk naik ke pentas bagi menerima anugerah ini.
Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Encik Shirfan dan Yang Berusaha Puan Syahralin. Ini merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Al-Hijrah Media Corporation yang memiliki dan mengoperasi sebuah saluran televisyen Islam iaitu TV Al-Hijrah sejak 1 Julai 2019. Beliau adalah graduan lulusan ijazah Sarjana Muda Komunikasi dari Universiti Putra Malaysia serta turut memiliki sijil darjah khas dari Sekolah Agama Datuk Abdullah Esa, Johor Bahru. Beliau mula berkhidmat di Astro pada tahun 2004 sebagai pembantu penerbitan dan kemudiannya dinaikkan menjadi pengurus saluran Astro Prima dan Astro Oasis. Penerima anugerah ini juga lebih 18 tahun di industri, menjadikan beliau antara tokoh muda yang berjaya dengan membawa kejayaan program seperti Maharaja Lawak Mega, Anugerah Meletup Era, Gegar Vaganza, Akademi Fantasia, Raja Lawak Astro, Super Spontan, Kilauan Emas dan Pencetus Ummah. Pada tahun 2019, beliau telah menerima pengiktirafan anugerah kepimpinan The Brand Laureate berdasarkan pengalaman dan sumbangannya dalam bidang penyiaran sejak 16 tahun lalu selain menjadi pengemudi baharu bagi TV Al-Hijrah. Beliau juga telah menerima anugerah ASEAN Inspiring Award Winner 2021, Innovation Inspire Creativity, Anjuran Indonesia Award Magazine di atas pembabitan serta kepimpinan beliau dalam dunia penyiaran Islam. Dengan ini, Majlis Convocation MedTech 2022 menganugerahkan Anugerah Kehormat MedTech 2022 kepada Encik Naman Ziharis, Ketua Pegawai Eksekutif Al-Hijrah Media Corporation. Dipersilakan. Pegawai Eksekutif Al-Hijrah Media Corporation bagi menerima Anugerah Kehormat MedTech 2022. Untuk makluman hadirin, Al-Hijrah Media Corporation merupakan nadi yang menggerakkan TV Al-Hijrah. Saya, Syahralin binti Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif MedTech Creative Academy, mengumumkan Majlis Convocation MedTech 2022 ditutup. Sidang media akan berlangsung di bilik lembaga. Semua petugas media dipersilakan ke sisi sidang media. Dengan ini, selesai sudah Majlis Convocation MedTech bagi tahun 2022. Alhamdulillah. Itulah, itu kan. Dia kata kan bagi kat you tu atau orang kerja tu kan. Dia sama-sama satu okey. Sama. Ha.